itu yang menjadi imam kamu di kalangan kamu. Ketika Nabi Isa turun, imam orang Islam. Mengikut hadis-hadis dalam Sunan Arba'ah, imam itu Imam Mahdi. Al-Mahdi makna orang yang dapat petunjuk, bukan nama dia Mahdi. Al-Mahdi dia orang dapat petunjuk. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Daripada zuriat Nabi SAW. Setengah ulama mengatakan daripada zuriat Hasan bin Ali. Setengah ulama mengatakan daripada zuriat Sayyidina Husain. Bertelengkah di kalangan Sunni dan Syiah. Orang Syiah mengatakan sudah zahir di zaman kerajaan Abbasiyah, kemudian bersembunyi dalam tanah. Orang Syiah kata nusuk dalam tanah, dia serdap akan timbul boh di akhir zaman. Ini kepercayaan orang Syiah, berdalilkan Ashabul Kahfi dan suatu Kahfi. Orang Sunni kata dia akan zahir di akhir zaman ketika dunia penuh dengan kezaliman. Seluruh dunia penuh dengan kezaliman. Dalam masa yang sama berlaku kemarau panjang yang memusnahkan kebun-kebun. Kehidupan manusia dalam keadaan lapar dan tidak dahaga. Di masa itu turun Al-Masih. Al-Masihud Dajjal di kalangan Yahudi yang membawa ajaran kafir, yang membawa sihir. Mula-mula mengaku Islam, lepas tu mengaku jadi Nabi, lepas tu mengaku jadi Tuhan. Dengan sihir yang menggoda. Di masa itu juga zahir Mahdi, pemimpin di kalangan orang Islam. Setengah ulama menyebut di antara isyaratnya berlaku peperangan di Mekah. Di musim haji berperang. Orang Islam berperang. Menyebabkan mereka mencari pemimpin. Dunia dalam keadaan kacau bilau. Setelah berlaku peperangan yang besar, berlaku kacau bilau. Dan Allah menzahirkan pemimpin. Al-Mahdi Mujaddid akhir zaman. Dan Mahdi tak mampu menentang Dajjal. Dikala itulah turun Nabi Isa alaihi salam. Setengah ulama mengatakan turun di Baitul Maqdis. Setengah ulama katakan turun di Damsyik di Syria. Turun di Menara Putih. Setengah ulama mengatakan menara itu menara masjid. Setengah ulama mengatakan menara itu menara gereja. Nabi Isa mengajak orang Kristian datang ke masjid dan masuk Islam. Dan memang hari ini sudah ada orang-orang Kristian Arab yang menentang Yahudi bersama dengan orang Islam yang tak sokong Yahudi. Barangkali mereka lah yang akan masuk Islam di akhir zaman. Ini wujud sebagaimana dijanjikan oleh Nabi SAW. Nabi Isa turun ketika Imam Mahdi nak bersemayang subuh. Diturunkan di antara azan dan iqamah. Setelah azan Isa turun. Disebut dalam hadis, laksana hari dia dinaikkan ke langit dalam usia 30 tahun. Nabi Isa dilantik menjadi Rasul dalam umur 30 tahun. Dengan rupa yang kasyok dan segak. Yang putih kemerahan. Memakai jubah putih kekuningan. Turun dengan rambut yang hitam menjolor ke hadapan. Laksana orang keluar bilik mandi, rambut ni jolor ke depan. Muda-muda buat mereka ikut tu rasanya. Itu Nabi Isa lah. Lawa orang yang cantik Nabi Isa ni. Cantik orang comel. Turun dan terus masuk ke masjid. Turun di masjid. Dan di masa itu Imam Mahdi berundur ke belakang, tak mau jadi imam. Lalu Nabi Isa menolak belakang Imam Mahdi di antara dua belikatnya supaya menjadi imam. Takrimatan li hadhil ummah, kerana memuliakan umat ini. Ini disebut dalam hadis. Maka Imam Mahdi jadi imam. Itu disebut dalam Sahih Bukhari, kaifa antum idza nazala fikum ibnu Maryam wa imamukum minkum. Bagaimana keadaan kamu ketika Isa bin Maryam turun? Di masa itu yang menjadi imam ialah orang kamu juga, iaitu Imam Mahdi. Menjadi imam, tampil ke hadapan Isa semayang. Dan selepas itu, selepas semayang subuh, Nabi Isa akan mengejar Dajjal. Dajjal melarikan diri sehingga sampai di kampung yang bernama Bablut. Kampung ini dah ada dah sekarang ni, kampung Bablut itu ada.
Kampung ini berhampiran dengan bandar Tel Aviv. Di situlah Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Kerana yang boleh bunuh Dajjal ialah Nabi Isa alaihissalam. Dan di masa itu orang Kristian masuk Islam. Yahudi dihapuskan, dimusnahkan, dan tegaklah pemerintahan Islam dengan adil dan baik, penuh dengan keberkatan sebelum berlakunya kiamat. Dah kita kena tunggu dia turunlah. Itu bukan kerjaan kita, itu kerjaan Allah Ta'ala. Kerjaan kita orang Islam mesti berjuang di zaman dia masing-masing. Sebab Allah sebut jadi macam Ansarullah yang menegakkan agama Allah di zaman masing-masing. Tahun berapa itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan urusan kita. Ada orang tunggu congok nanti rasa Nabi Isa suruh. Tak berjuang. Itu tak betul. Salah dari segi syariat. Tak boleh. Zaman masing-masing lah menegakkan syariat. Allah Ta'ala sebut, وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dan kami jadikan orang yang mengikutmu wahai Isa mengatasi orang-orang kafir sehingga hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu. Fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Maka aku hukumkan di kalangan kamu dalam apa yang menjadi perselingkuhan di kalangan kamu. Orang Kristian mengatakan, orang Islam kata Isa adalah Rasulullah, hamba Allah dan Rasul. Kristian ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama kata Isa adalah Tuhan. Kerana Isa boleh menghidupkan orang mati. Mukjizat Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati macam Tuhan. Maka ada orang Kristian yang menganggap Nabi Isa ni Tuhan. Ada yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Kerana dilahirkan ibunya Siti Maryam, tak ada ayah, Tuhan ayah dia. Ini sesat. Hak yang pertama sesat, yang kedua sesat. Yang ketiga sesat juga. Mengatakan Nabi Isa salah satu daripada 3 unsur Tuhan. 1 dalam 3, 3 dalam 1. Tuhan itu 1 tapi 3. Macam mana? Dia pun tak faham. Padri pun tak faham. Tak berjaya. Banyak dah berujar, tak boleh nak jawab. Ini pandangan yang ketiga, sesat. Kamu akan dibicarakan pada hari kiamat. Begitu juga dengan orang Yahudi yang menuduh Nabi Isa anak zina. Yahudi beritahukan Herodos, Isa ni bukan Rasul, ini orang serta anak zina. Bunuh dia. Anak tak ada ayah. Pada Allah tunjuk padanya mukjizat, boleh bercakap setelah dilahirkan daripada dunia. Mukjizat untuk menandakan Isa adalah Rasulullah. Isa adalah bersih, ibunya tidak berzina. Ibu seorang perempuan yang dipilih oleh Allah, yang bersih, yang suci, yang mengerjakan ibadat laksana malaikat, yang tidak durhakakan Allah. Dan disokong Al-Quranul Karim. Kalau kamu tak boleh dengar juga, Tuhan kata hari kiamat akan dibicarakan kamu semua di hari kiamat dalam perkara yang menjadi perbalahan di kalangan kamu. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka aku akan azabkan mereka dengan azab yang pedih, yang sakit, yang berat di atas dunia dan akhirat, dan tidak ada penolong bagi mereka. Atas dunia kena azab. Orang kafir yang tak ikut Nabi Isa hidup macam binatang, mengaku Kristian, hidup macam binatang, hidup dalam keadaan musnah, dalam keadaan rosak. Termasuk padri-padri mengatakan mereka tak boleh kahwin, Nabi Isa tak kahwin, maka padri-padri pun tak kahwin, kemudian melakukan dosa, senyap-senyap buat dosa sama sendiri. Ini padri-padri, ini pembohongan di kalangan agama Kristian. Mereka menerima azab di dunia dan azab di akhirat, dan tidak ada penolong bagi mereka. Wa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Orang yang beriman kepada Nabi Isa, kemudian menyambung imannya turun-temurun sehingga beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mereka ni diberikan larang pada hari kiamat kelak, dapat pahala yang sangat besar. Kemudian Allah tidak kasih kepada orang yang zalim, yang meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Zalika natluhu alayka minal ayati wadh-dhikril hakim. Demikianlah peristiwa tentang Nabi Isa yang kami membacakannya kepadamu wahai Muhammad, adalah ia sebahagian daripada ayat-ayat keterangan yang membuktikan kebenarannya, dan dari Al-Quran yang penuh dengan hikmah pengetahuan yang tepat lagi sentiasa terpelihara. Begitulah diwahyikan kepada Nabi kita Muhammad SAW akan kisah Nabi Isa. Dan Nabi membaca ayat ini di hadapan padri-padri Kristian. Bila ayat ini dibaca, ada padri yang menangis lalu beriman kepada Allah. Ada padri yang tak beriman kerana takut kalau beriman jatuh patah, jatuh kedudukan, tak boleh kisih, tak boleh duit, tak boleh kehidupan yang senang. Maka mereka akan dihukum oleh Allah Ta'ala, dilaknat oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam.